Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 1115. 1115. Masih lagi dalam bab at-tolak. Ya. Baik, kita teruskan. Hadis 1115. Sila, siapa nak baca? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas, apabila seseorang haramkan istrinya, maka yang demikian satu sumpah yang wajib ia beri kafarah kerananya. Okey. 1115. Catatkan ya. Hadis sah. Matan, orang yang mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan istrinya itu merupakan satu sumpah, bukan talak. Bukan apa tu? Satu sumpah bukan talak. Yang wajib ia membayar kifarah hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis ini taraf dia sebagai hadis sahih. Jadi seorang suami yang bersumpah menjauhi istrinya apabila sebelum 4 bulan kemudian mendekati istrinya, ia wajib membayar kafarah atau menebus sumpah itu. Tebusannya ialah sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 89. Boleh buat catatan ya. Kifarah sumpah buat nota ya. Surah Al-Maidah ayat 89. Itu kifarah sumpah, yaitu 1. Memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Kedua, atau memerdekakan hamba. Ketiga, atau puasa 3 hari.
Ini dikatakan sebagai kifarah sumpah, ya, yang mana dalam Quran disebut sebagai ilah, iaitu seorang suami bersumpah untuk menjauhi istrinya atau meninggalkan istrinya dan tidak tahu bila ia akan kembali. Tapi seandainya dia kembali, maka dia kena membayar kifarah sumpah itu. Itulah yang disebut dalam Quran. Baik, saya bacakan semula dia punya kedudukan ayat dia, iaitu kifarahnya memberi makan seorang miskin atau pertengahan apa yang kamu beri makan kepada ahli kamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian barang siapa tidak ia dapati. Jadi yang ketiga tadi, kalau dia tak dapati nak melakukan yang di atas, baru puasa 3 hari. Jadi artinya bukan atau, yang nombor 3 tadi bukan atau. Yang pertama dengan yang kedua, itu boleh dikatakan atau. Tapi yang ketiga iaitu berpuasa 3 hari itu bukan atau. Itu kalau kita tak dapati di atas. Yang atas tu memberi makan ataupun memberi pakaian atau memerdekakan seorang hamba, kita tak dapati. Baru kita puasa 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza khalaftum, itulah kifarah sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Itu dia tidak menggugurkan talak, jangan salah faham. Sumpah itu dia tidak menggugurkan talak, tapi dia kena bayar kifarah. Semana contoh yang kita boleh kata begini, waktu dia bergaduh, contohnya bergaduh, maka si suami itu kata, mulai hari ini aku tak nak pijak rumah ni lagi. Dia pun beredah. Jadi si isteri tadi tak boleh nak buat apa. Suami sudah lari dan tak tahu bila dia akan kembali. Dia tak nak pijak lagi. Itu artinya dah satu sumpah. Dan kalau seandainya seminggu kemudian dia pun balik, maka dia kena bayar kifarah sumpah ini. Itu yang dikatakan kifarah sumpah. Jadi kifarah sumpah ini kita sebut dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 89. Buat nota. Jadi kena ingat, yang puasa tadi setelah tak dapati di atas, bukan atau. Nanti silap pula atau. Itu yang puasilah senang. Puasilah senang. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak sambung? Ada yang baca tadi, sambung sekali. Dari Aisyah bahawasanya anak perempuan Al-Ja'un tak kala dipersatukan dia kepada Rasulullah SAW dan ia hampir kepadanya, ia berkata, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Maka sabdanya, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Tuhan yang Maha Besar, kembalilah kepada keluargamu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik. Ayat hadis yang ke 1116. Hadis sah. Matan, boleh mencerai isteri dengan lafaz kinayah
dengan lafaz kinayah talak. Kinayah talak. Dan dianggap sebagai penceraian. Baik ya. Ini cerita Ibnata Jauni, iaitu Jaun, ya, Jaun. Maknanya ya anak kepada Jaun. Dia sudah dikahwinkan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan dia berwalikan ya bapanya. Maknanya terkadang si perempuan ini dikahwinkan ya dengan si bapa tidak bertanya pun. Terkadang diterus kahwinkan anaknya. Macam tu. Jadi diterangkan di sini ketika mendengar bahawa Puteri Jaun mengucapkan kata-kata, katanya a'udzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada engkau ni Nabi. Ketika Nabi mendekati Puteri Jaun ini, Puteri Jaun ini mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Ya, engkau tu mana Nabi. Kemudian ya, bahasa Nabi dia katakan sesungguhnya engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung. Mana betul engkau telah berlindung dengan zat yang maha agung. Mana perlindunganmu itu betul. Ya. Dan Nabi kata ya, seterusnya al-haqi il-haqi bi ahlika. Dengan kata-kata pulanglah engkau kepada keluargamu. Pulanglah engkau kepada keluargamu. Artinya bahasa ni bahasa kinayah. Ya, bukan zahir. Kalau zahir macam ya, aku ceraikan kau. Itu zahir. Tapi dengan bahasa kinayah ya, dia mengatakan ya, maknanya engkau sudah berlindung dengan zat yang maha agung. Betul perlindunganmu. Sekarang bolehlah engkau balik kepada keluargamu. Perkataan bolehlah engkau balik kepada keluargamu itu sudah dianggap ya, talak. Ya. Jadi ya, kerana Puteri Jaun ini dia tidak mau dengan Rasulullah. Ya, dia kata dia berlindung dengan Allah daripada engkau atau daripada Tuan. Jadi ya, perkataan itu menunjukkan dia tidak mau dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan ya, betul perlindunganmu. Sekarang kau bolehlah balik kepada keluargamu. Rupanya kata-kata ini disebut sebagai kata kinayah. Apa kata kinayah? Kinayah itu kiasan. Ya, bahasa kiasan. Ya. Tak apa, baliklah ke rumah keluargamu balik. Jadi bahasa itu dah kira dikatakan bahasa cerai. Ya. Sebab itu, ya kadang ada bahasa itu secara zahir dan ada bahasa secara kinayah. Bahasa kinayah atau bahasa kiasan ini juga boleh bermaksud cerai. Ya. Baik, kita teruskan lagi hadis yang 1117. Sila, siapa nak baca pula yang lain? Ustaz, hadis tadi hukumnya apa Ustaz? 1116 tadi hukum mubah. Belum tulis ya? Belum. Belum, okey. Hukum mubah. Mubah tu mana harus, boleh. Ya?
Okey, 1117 silakan. Siapa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada talak melainkan sesudah nikah dan tidak ada pemerdekaan melainkan sesudah dimiliki. Diriwayatkan dia oleh Abu Ya'la dan disahkan dia oleh Hakim dan ia itu maklum. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 1117. Oh, dia bersambung lah. Okey, 1118 sambung. 1118 dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dari Al-Miswar bin Makramah seperti itu juga dan isnadnya hasan tetapi maklul juga. Lagi satu. Dari Ammar bin Shu'aib dari bapanya dari datuknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada nazar bagi anak Adam di barang yang ia tidak miliki dan tidak ada pemerdekaan baginya pada hamba yang ia tidak miliki dan tidak ada talak baginya pada perempuan yang ia tidak miliki. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan ia sahkan dia dan diriwayatkan dari Bukhari bahawasanya hadis itu yang paling sah di antara hadis-hadis yang datang di dalam urusan itu. Ya. Baik ya. Catatkan ni satu hukum ya. 1117 sampai 1119. Ada 3 hadis ni, satu hukum dia. Hadis sah. Matan ta'liq talak. Ta'liq talak boleh di dalam sesudah terjadi perkahwinan. Hukum mubah. Baik, kita ulang semula daripada hadis 1117. Hadis ini bermaksud seorang yang belum memperisteri seseorang perempuan tapi kemudian menyatakan perempuan tersebut kelak kalau kamu jadi isterinya, ia akan menceraikan. Begitu selesai akad nikah atau sesudah berjanji, ia akan memerdekakan seorang hamba. Kalau kelak ia miliki seorang hamba, maka pernyataan dan sumpah seperti itu tidak dianggap sah sebab dia belum memiliki sebagai isteri, belum lagi memiliki hamba. Dia sudah mengatakan demikian. Jadi artinya hal itu tidak sah. Ya, perkataan itu, perkataan talak atau memerdekakan itu tidak sah sebab tidak dimiliki lagi. Ya. Itu ya. Dikatakan ya, dalam hukum ini hadis 1117 sama dengan hadis selanjutnya yang di bawah. Jadi artinya kalau barang itu belum dimiliki, ia tidak boleh dia nak menjual contohnya. Kalau dia belum bernikah, macam mana dia boleh mengatakan dia ceraikan? Itu juga dengan hamba belum dia miliki tapi kata dia nak memerdekakan. Jadi semua ini tak logik lah. Sebab itu dikatakan di sini
ya, hukum dia hanya harus dan perbuatan itu tidak sah. Baik, hadis selanjutnya iaitu hadis 1120. Siapa nak baca? Dari Aisyah. Saya Ustaz. Ya, okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah dan Nabi SAW sabdanya, dia angkat kalam dari 3 orang. Dari orang yang tidur hingga ia sedar, dan dari anak kecil hingga ia besar, dan dari orang gila hingga ia sembuh. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi dan disahkan oleh dia Hakim dan keluarkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini diambil ambil kira atau kita hanya jangan lupakan tentang hal dosa ataupun disebut tidak diangkat kalam. Mana yang tidak diangkat kalam tu maknanya tidak dikira dosa dan pahala. Baik, sebelum itu kita catatkan sebelum lupa nantilah. 1120 catatkan hadis sah. Matan, perkataan cerai yang diucapkan di waktu tidur, tidak sedar atau di waktu gila tidak dianggap penceraian. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kerana bab ini adalah bab talak ataupun cerai, maka dikaitkanlah dengan hadis yang isinya ini umum. Keumumannya bukan hanya dalam hal-hal lain, tapi termasuk juga dalam hal penceraian. Contohnya dia dalam keadaan tidur, lalu dia mengigau, katakan, aku ceraikan kau dengan talak 3. Dia mengigau. Talak itu tidak sah. Ataupun ketika dia mabuk. Dengan mengeluarkan ucapan cerai tadi pun tidak dianggap cerai dan tidak dianggap gugur cerainya. Itu dikatakan di sini, hadis ini sebenarnya berbentuk umum, bukan satu hal tentang talak. Tapi oleh kerana bab ni bab talak, kita kaitkanlah dengan talak ini. Tapi sebenarnya hakikatnya begini, hadis ini. Maknanya, Allah tidak akan tulis dosa ataupun pahala dari 3 hal ini. Pertama, an-naimu hatta yastaiqiza, iaitu orang yang tidur sehingga ia terjaga. Keumumannya, kalau seandainya dia tertidurlah solat subuh, patutnya pukul 6 contohnya, tapi dia benar-benar tertidur pukul 9 baru terjaga, maka pada masa itu waktu dia terjaga itulah subuh dia. Dia bukan qada, dia buat subuh dia, itulah waktu subuh dia. Pukul 9 tu terus buat solat subuh. Itulah subuh dia. Kalau kebiasaannya orang qada, jadi ia tidak ada hukum qada di situ. Jadi kalau sudah kita tertidur, terlelap,
Ya, kemudian terjaga, itu waktu dia. Salam. Bangun dan lakukanlah solat. Ya, solat subuh contoh ya. Begitu kiaskan dengan solat-solat yang lain. Artinya orang yang tidur tidak dikira dosa pahala lagi sehingga dia terjaga daripada tidur. Ya. Sebab itu bukan hanya talak saja. Talak mengigau dalam tidur pun tak dikira. Ya, begitu juga dengan pekerjaan lain seperti ibadat solat. Ya. Terjaga di luar waktu. Itu maknanya. Terjaga di luar waktu. Jadi masa tu kita terjaga, itulah waktu kita. Ataupun ya, sebelum asar terlampau penat dia pun tidur. Bangun-bangun dah maghrib. Maka kita nak teruskan solat maghrib? Tak. Kita ambil wudu, ataupun kita mandi ambil wudu dan kita solat asar dulu. Pada waktu maghrib tu, solat asar itulah waktu kita sebab kita dah terjaga waktu itu. Solat asar dulu. Lepas habis solat asar, kita solat maghrib. Jangan solat maghrib dulu baru asar. Itu dah terbalik namanya. Yang dulu-dulukan. Macam tu. Bukan hari-hari ya. Ini hanya sesekali saat ini terjadi. Bukan hari-hari. Tapi maksudnya terjadi Ustaz, demikian. kita tidur tu dalam waktu zuhur lah. Bukannya kita tidur dalam waktu asar lah. Tidur waktu zuhur. Tapi terlajak sampai maghrib. Bangun. Ataupun waktu asar dah masuk. Rasa macam mengantuk sangat. Contohlah, tidurlah kejap. Tidur maghrib terjaga. Itu juga sama dia punya hukum. Maknanya bukan sengaja kita nak lengahkan waktu asar, tapi terlampau mengantuk pun tak boleh kita solat. Kita kena tidurkan juga. Kalau solat kita pun solat dalam keadaan tidak tentu. Terlampau mengantuk, kita solat kita pun dah tak tentu. Okey. Ini satu. Yang kedua, wa anis saghir hatta yakbura. Iaitu seorang anak kecil sehingga ia dewasa. Mana anak kecil sampai dia dewasa atau dikatakan sehingga dia balik, baru dikira dosa pahala. Mana waktu dia belum balik itu tidak dikira sebagai dosa pahala. Itu maknanya kalau dia mati waktu kecil tu, maknanya jalan ke surga tu luas buat dia. Yang ketiga, wanil majnun, dan dari hal orang yang gila, hatta yaqila au yufiqa, sehingga ia berakal atau ia sioman ataupun ia sembuh. Atau kita bahasakan begini, orang yang gila sehingga sioman atau dia sembuh daripada gila dia. Baru diangkat kalam, diangkat dosa pahala. Jadi semasa dia gila, tidak dikira apa-apa. Tapi kalau gila itu sengaja dia minum arak, itu dah kira berdosa buat dia. Untuk menjadikan dia gila. Tapi semasa dia gila itu tidak dikira dia bersalah. Sebabnya dia dalam keadaan mabuk. Dia tak sedar perbuatan dia, apa yang dia lakukan. Dia tak sedar. Dan solatnya juga tidak diterima kalau dia keadaan mabuk. La taqrabus solata wa antum sukara dalam Quran. Jangan kamu hampiri solat sehingga
Ya, jangan kamu hampir solat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Ustaz dia kena qada tak solat dia Ustaz? Solat dia kena qada. Ya. Ya. Kalau nak ikutkan hukum, solat fardu ni tidak ada qada. Jadi ketika dia sedar waktu zuhur contohnya, dia sudah tinggalkan 2 waktu. Contohnya zuhur asar dia dah tinggalkan kerana dia mabuk. Ya. Maka masuk maghrib. Ya, maka maghrib itu adalah wajib bagi dia. Yang tinggal itu dikira dia berdosa. Mana tidak ada qada. Dikira berdosa. Ya, kalau seandainya mabuk itu buatan, sengaja dibuat. Tapi kalau seandainya dia pitam dan sebagainya, itu dia tidak berdosa. Bukan dibuat-buat. Ini dia sengaja dia mabuk dibuat. Dengan minum arak lebih-lebih, dia pun mabuk. Ustaz, kalau dia pitam Ustaz, dia pitam maghrib baru sedar, dia kena solat zuhur, asar zuhur tu kena solat balik dia Ustaz? Tak perlu. Tak perlu ya? Tak perlu. Dia solat yang dia sedar. Yang dia tidak sedar tu tidak dikira. Okey Ustaz. Macam tu. Ustaz, tadi Ustaz kata budak kecil sampai dia balik tu Ustaz, jalan ke syurga luas, maknanya dia tetap akan ditanya soal ke Ustaz ya? Sehingga dia balik, tapi sebelum balik dia tidak. Jadi dia tak disoal, Allah tak soal dia nanti Ustaz ya? Tak ada. Maknanya jalan ke surga tu cukup mudah buat dia. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik dengan itu tamat bab berkaitan dengan kitab tolak. Ada sampai hadis berapa? Ada lagi tak? Bab rujuk ni Ustaz? Bab rujuk Okey. Bab rujuk ke babur rojaati. Babur rojaati dia punya baris Babur rojaati mana bab rujuk. Baik, letak nota pengertian. Rujuk itu kembali kepada isteri yang telah dicerai. Biasanya, tadi dicerai itu nokta. Biasanya kembali kepada isteri sebelum masa iddahnya habis. Baik, siapa nak baca? Kami baca Ustaz? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imran bin Husain bahawasanya dia ditanya dari hal seseorang mencerai isterinya kemudian merujuk tetapi tidak mengadakan saksi. Maka ia jawab, adakanlah saksi pada mentalaknya dan pada rujuknya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud begitu dengan mauquf dan sanadnya sahih. Okey, catatkan. Ada satu lagi. Baca satu lagi. Dan dikeluarkan dia oleh Baihaqi dengan nafas bahawasanya Imran bin Husain ditanya tentang orang yang rujuk isterinya tetapi tidak mengadakan saksi. Maka dia jawab, tidak menurut sunnah, hendaklah ia adakan saksi sekarang. Dan ditambah oleh Tabarani pada satu riwayat, dan hendaklah ia minta ampun kepada Allah. Baik, catatkan dulu hadis 1121 dengan 1122. Hadis boleh dipakai. Matan mentalak
dan merujuk. Harus ada saksinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, hadis yang dibaca 1121. Seorang yang menikah hendaklah mempersaksikan pernikahannya itu sedikitnya pada 2 orang lelaki. Dan apabila dia rujuk kembali kepada isterinya yang telah dicerai, hendaklah ia persaksikan kepada 2 orang lelaki pula. Jadi artinya, ya, semasa kita akad, ya, salah satu syarat rukun ya akad itu ialah adanya 2 saksi. Tapi sebenarnya yang hadir semua itu semua saksi sebenarnya, hanya yang register je 2 orang. Yang register je 2 orang. Sebenarnya yang hadir semua, yang turut serta, walaupun 40 orang sekalipun, itu semua saksi itu. Ya, itulah saksi. Hanya yang diregister saja 2 orang. Jadi begitulah kalau seandainya berlaku cerai, ya, sekurang-kurangnya bukan 2 saksi, 1 saksi pun boleh. Ya, seorang saksi pun boleh. Ya. Dan begitu juga ketika merujuknya, ada seorang saksi pun dah boleh. Ya. Ustaz, ini rujuk dalam iddah ke belum dalam iddah ni Ustaz? Ya, maksudnya kalau seandainya biasa kalau talak 1 dan talak 2, ya, dia ada iddah. Ya. Jadi dalam masa iddah, ya, dia boleh rujuk tanpa akad nikah. Yang akad nikah ni kalau dia dah sampai iddah dia. Contohnya talak 1, ya, dia punya iddahnya ialah 3 kali haid atau 3 kali suci seorang perempuan. Itulah waktu dikatakan iddah. Jadi dalam, ya, 3 kali suci, belum lagi 3 kali suci, contohnya baru 2 kali suci, maka si suami tadi merujuk kembali. Dalam masa merujuk tu dia tidak perlu kepada akad nikah. Ya, sekadar mengatakan, ya, kata-kata yang dia rujuk. Contohnya, misalnya kata kita katakan, Mah tak, ya, abang nak balik semula lah Mah. Ya. Maafkanlah abang. Hanya bahasa-bahasa macam tu dikatakan sebagai rujuk namanya. Ya. Dia minta maaf, dia nak kembali semula, itu dikatakan sebagai rujuk. Ya. Jadi tak perlu kepada akad nikah. Akad nikah ni bila sudah terlepas iddah. Ya. Ini berlaku pada talak 1 dan talak 2. Talak 3 tidak ada lagi pada bahasa rujuk. Dah tak ada lagi bahasa rujuk selepas talak 3. Kecuali melalui syarat-syarat ketat, ya, baru dia boleh rujuk. Ya. Dan hadis yang 1122, ini menerangkan bahawa seorang lelaki merujuk kepada isterinya dalam talak yang masih dibenarkan untuk kembali kepada isterinya, maka ia wajib menghadirkan 2 orang saksi lelaki. Sebagaimana ditentukan dalam surah At-Talaq ayat 2, bahawa rujuk harus menghadirkan 2 orang saksi lelaki yang adil. Artinya, ya, seafdalnya, ya, kalau ada 2 orang saksi. Ya. Kalau tak ada, ya, seorang saksi pun sebenarnya dah dibolehkan untuk, ya, bukti. Saksi ini sebenarnya untuk bukti. Kecuali, ya, akad nikah. Akad nikah wajib adanya 2 orang saksi.
Kalau talak dan rujuk seorang saksi daripada keluarganya pun yang mendengar pun dah cukup. Dia dah tahu. Ustaz, Okey. 122 ni dalam edah ke tak dalam edah tak? Faham tak Ustaz? Diceritakan di sini ialah cerita dalam iddah, masih dalam iddah. Dan Kalau tak dalam iddah itu dia rujuk, dia nak kembali, dia kena akad nikah macam dia mula-mula. Mula dia akad nikah adanya saksi, adanya wali, ya Ustaz. Ha. Kalau dalam iddah kena ada saksi ke Ustaz? Ke tak? Macam Ustaz kata tadi Kalau dalam iddah mana seorang saksi pun tak apa, sebagai bukti lah. Kalau tak ada saksi Ustaz? Kalau tak ada saksi pun jatuh juga. Kalau tak ada saksi pun Kalau tak ada saksi pun tetap jatuh kalau ditalakkan. Kalau rujuk Ustaz tak ada saksi? Kalau rujuk tak ada saksi pun sah juga. Allah tahu. Allah tahu. Tapi untuk dikatakan saksi, adanya saksi itu untuk sebagai satu bukti kalau terjadi apa-apa. Sebab kadang setengah mereka mempermain-mainkan. Talak dan rujuk tadi tidak ada saksi dan dia mempermain-mainkan. Dah 10 kali dia talak, dah 10 kali dia rujuk. Bayangkan. Tak ada siapa yang tahu. Ustaz, kalau seorang tu ditalakkan oleh suami dia harus beritahu seseorang ke atau dia senyap kalau masa nak iddah? Tak apa, clear macam mana? Kalau kalau seorang tu ditalak oleh suami dia, talak satu lah Ustaz. Jadi dia mesti beritahu orang atau adik-adik dia ke atau dia senyap saja Ustaz? Sebab dia boleh rujuk balik kan Ustaz? Maknanya seandainya dia ditalakkan, si isteri tadi dia boleh memaklumkan kepada keluarganya yang dia sudah diceraikan. Tetapi dalam masa tidak secepat masa itulah. Maknanya dia juga boleh melewatkan masa untuk memberitahu seandainya sudah habis iddah. Sudah habis iddah baru dia bagi tahu. Maknanya si suami tidak merujuk dia lagi. Dia pun bagi tahu dengan keluarga dia contohnya. Itu wajiblah dia bagi tahu. Kalau seandainya sebelum habis iddah dia rujuk, kan? Maknanya dia tidak bagi tahu kepada keluarganya, itu tidak mengapa. Tapi harus ada saksi Ustaz. Kalau tak beritahu, tak ada saksi lah Ustaz. Sebenarnya tak perlu saksi pun tak apa. Kalau seandainya dia benar rujuk dan dia kena jagalah. Jaga dia punya hitungan itu. Maknanya dia sudah pernah dirujuk, ditalak sekali. Dia kena kira lah. Sebagai isteri tadi dia kena kira. Supaya jangan terlebih-lebih. Terlebih-lebih suami tadi memainkan talak. Contohnya dia nak menyembunyikan supaya keluarganya tak tahu. Dia sembunyikan, kemudian si suami pun merujuk. Jadi seolah-olah rumah tangga dia tidak berlaku apa-apa. Itu tak ada halnya lah, tak ada masalahnya. Terima kasih Ustaz. Tapi syaratnya masih dalam iddah. Ya Ustaz. Macam tu. Okey. 1, 2, 3. Tak pernah baca. Satu hadis ni. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar bahwasanya tatkala ia cerai isterinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, suruhlah dia rujuk kepadanya. Ya. Baik, catatkan hadis 1123, hadis sah. Matan, Ibnu Umar kembali kepada isterinya tanpa saksi kerana penceraian Ibnu Umar dengan isterinya tidak sah. Dalam braket, kerana dalam keadaan haid. Hukum ya, sebagai satu ketentuan. Baik. Ya, Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya tapi tidak dianggap sah sebab isterinya mengadu bahawa dia dalam keadaan haid. Jadi salah satu daripada pembatalnya, ya, seorang suami kalau dia menceraikan isterinya, isteri dalam keadaan haid, artinya tidak gugur talaknya dan tidak sah. Sebab itu di dalam mahkamah syariah, bila berlaku penceraian, ya, yang mana ya, isteri mengadu ya, kepada hakim yang dia sudah diceraikan, ataupun si suami mengadu dia telah menceraikan, maka kehadiran mereka akan ditanya oleh hakim, iaitu ya, pertama dia akan tanya kepada isterinya, ya, adakah kamu dalam keadaan suci ketika itu waktu suaminya melafazkan cerai? Kata isteri, tidak, saya dalam keadaan haid lagi atau dalam keadaan kotor lagi. Maka hakim dia memutuskan penceraiannya tidak sah. Tapi seandainya hari itu, hari pembicaraan tu dia suci, dan kemudian si suami tadi menceraikan di depan hakim, contohnya, maka dia baru jatuh talak tadi. Begitulah. Okay. Dia punya hukum. Sebab itu, ya, kalau dia suami dia menceraikan isteri, dia perlu tahu bahawa isterinya itu dalam keadaan suci. Contoh isteri dalam keadaan isteri mengandung diceraikan, sah atau tidak? Jawabnya sah, sebab isteri itu dalam keadaan suci. Ya, hanya iddahnya panjang, iaitu sehingga melahirkan anak. Itu dia punya iddah dia. Kalau misal kata mengandung awal, panjanglah. Kalau mengandung hujung bulan, sekejap lah. Maknanya 2 minggu lepas tu ya, bersalin contohnya. Ya, maka habis iddahnya. Jadi iddahnya hanya 2 minggu saja. Macam itulah ceritanya. Ya.